Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Katie. Saya akan mengajar sejarah tingkatan 3. Cikgu akan mulai dengan bab pertama. Dalam bab pertama, kita akan lihat bagaimana kedatangan kuasa barat di negara kita. Pertama, kenapa kuasa barat ini datang ke negara kita? Ia adalah disebabkan oleh kestabilan dan juga kemakmuran negara kita menarik mereka untuk datang ke negara kita. Yang kedua ialah faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Yang ketiga ialah kuasa persaingan kuasa-kuasa barat. Maksudnya bukan hanya satu negara saja, tetapi ada beberapa buah negara yang akan datang ke negara kita. Yang keempat ialah perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Okey, pelajar-pelajar sekalian, sekarang ni kita lihat bagaimana boleh berlakunya kestabilan dan kemakmuran negara kita walaupun pada pemerintahan zaman dulu kala. Ini kerana pada zaman dahulu, negara kita telah mempunyai sistem pentadbiran yang teratur. Negara diperintah oleh sultan. Negara ataupun negeri, sebab masa tu negeri-negeri ni tak bersatu lagi, so kita kenali sebagai negeri lah. Negeri diperintah oleh sultan. Seterusnya, negeri kemudian mempunyai jajah taklukan dan negeri tersebut diperintah oleh wakil sultan yang dikenali sebagai pembesar. Seterusnya, bahagian kawasan yang lebih kecil, kawasan itu akan diperintah oleh penghulu dan kawasan yang kecil tu dikenali sebagai mukim. Pelajar-pelajar, mari kita tengok hierarki pemerintahan bagi negeri Sembilan. Yang di bawah sekali diketuai oleh anak buah dan juga ibu suku. Kemudian seterusnya di atasnya dikenali sebagai buapak. Melalui buapak pula akan dilantik lembaga. Seterusnya dilantik undang dan undang pula akan memilih raja yang dikenali sebagai Yang Tuan Besar. Okey, jom kita tengok pula bagaimana pemerintahan di Sarawak. Pemerintahan di Sarawak terbagi kepada dua, sistem kesukuan dan juga sistem kesultanan. Di Sabah pula terbagi kepada 3, iaitu sistem kesukuan, sistem kesultanan dan juga sistem ketua bebas. Seterusnya kita tengok pelajar-pelajar sekalian, bagaimana negara kita dikatakan pada masa dulu aman dan makmur, juga didokongi oleh sistem perundangan yang sangat bersistematik. Undang-undang yang terdapat pada masa itu terbagi kepada 2. Pertama, undang-undang bertulis dan kedua adalah undang-undang tidak bertulis. Undang-undang tidak bertulis dikenali sebagai adat. Contohnya adat perpatih. Adat ni biasanya ialah sesuatu perkara yang diterima secara umum masyarakat tersebut. Undang-undang bertulis adalah undang-undang yang telah difikirkan dan ditulis untuk kebaikan, menguruskan sesuatu bahagian, contohnya pelabuhan. Kemudian seterusnya, kita tengok bagaimana pula negara kita menjadi sangat makmur. Disebabkan oleh hubungan luar. Negara kita pada masa itu mempunyai hubungan luar baik dengan semua negara-negara yang datang berdagang dengan negara kita. Contohnya dengan Belanda, dengan Inggeris dan sebagainya. Disebabkan hubungan yang baik tu menyebabkan kita mendapat perlindungan dari segi politik. Jadi ada negeri-negeri atau negara-negara di sekitarnya yang berani untuk menyerang sesuka hati negara kita. Kemudian kita tengok bagaimanakah negara kita ni boleh menjadi makmur. Pertamanya, kita ada hasil bumi dan juga hasil alam. Hasil bumi ni bermakna galian. Kita ada galian, contohnya seperti biji timah dan juga emas. Tetapi yang paling ketara sekali, yang paling banyak sekali mendatangkan ekonomi, meningkatkan ekonomi kita ialah biji timah. Umumnya kita pun mengetahui bahawa biji timah adalah merupakan keluaran hasil bumi kita yang terbesar di dunia, iaitu ekspor kita yang terbesar, Dan seterusnya kita tengok hasil alam. Allah bagi pada kita hasil alam seperti getah jelutong dan sebagainya, menjadikan sumber rempah ratus, menjadikan sumber, menjadikan pendapatan, meningkatkan ekonomi negara kita.
Sistem kita sangat bertuah disebabkan sistem ekonomi kita ada pelabuhan dan kedudukan pelabuhan kita itu sangat strategik. Itu di muara sungai. Contohnya Pelabuhan Melaka, Pelabuhan Kelang, dan semasa berlakunya perdagangan tu, kita bukan main tukar menggunakan sistem barter, bukan setakat tu. Kita lebih teratur, iaitu kita sudah mempunyai sistem timbangan, sistem sukatan, ukuran, berapa yang kita nak beli kita timbang, berapa yang kita nak beli kita sukat, dan ukuran dan jual beli itu lebih menjadi lancar disebabkan kita telah mempunyai mata wang. Ada berbagai-bagai jenis mata wang boleh dihasilkan. Okey, pelajar kalau nak tahu dengan lebih lanjut boleh lihat pada buku teks muka surat 7. Seterusnya kita tengoklah pelajar, macam mana boleh negara tu menjadi makmur. Sebuah negara yang makmur mestilah terdiri daripada rakyat yang berpendidikan. Ini tidak berkecuali seperti zaman dahulu. Zaman dahulu rakyatnya mempunyai dua bahagian, iaitu formal dengan tidak formal. Yang tidak formal tu boleh didapati pelajaran di rumah, iaitu ibu bapa melarang anak-anak daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak elok, yang tidak sopan berdasarkan agama yang diajar. Kemudian anak-anak juga diajar cara bercucuk tanam, cara menangkap ikan. Seterusnya, pengajaran juga boleh didapati daripada cita-cita rakyat, iaitu cerita Si Tanggang, di mana cerita Si Tanggang ni menceritakan bahawa seorang anak tu tak boleh mendahaka kepada mak bapak yang telah banyak berjasa. Dan juga di Sabah dan Sarawak juga mereka mengajar sistem pendidikan tidak formal ialah secara lisan, secara tunjuk ajar dan sebagainya. Untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih teliti, kamu boleh lihat pada muka surat 8 di buku teks. Pendidikan formal pula pada zaman dahulu boleh kita dapati daripada beberapa institusi. Tidak ketinggalan, pertama ialah kawasan atau bangunan istana. Di istana juga telah dibincangkan hal-hal politik dan juga ekonomi. Seterusnya, masjid juga merupakan tempat pendidikan formal. Anak-anak boleh datang untuk mengaji agama dan juga untuk belajar tajwid dan juga untuk belajar sembahyang dan ilmu-ilmu yang berkaitan agama. Kemudian kita lihat pendidikan pondok. Di pendidikan pondok pun ilmu Al-Quran dan juga bahasa Arab diajar. Di madrasah pula kita lihat bahawa sistem pendidikan formalnya lebih teratur, di mana di madrasah mempunyai sistem sukatan pelajaran dan juga dilaksana secara kelas, mempunyai tahap permulaan untuk diajar kepada anak-anak. Seterusnya dibawa kepada pertengahan dan juga dibawa kepada pengususan. Seterusnya, sistem pengajaran dan pembelajaran serta sukatan pelajaran ni akan diawasi oleh seorang mudir, iaitu guru besar. Okey pelajar-pelajar sekalian, selesailah sudah bab 1.1. Untuk mengetahui bab selanjutnya, kamu kena melihat video yang seterusnya. Tapi jangan lupa tau, kena like dan juga subscribe bagi menghidupkan penghasilan video-video seterusnya. Bye. Assalamualaikum.